Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, bertemu kita sekali lagi di dalam sebuah rancangan Cara Santai Muslim, yang mana rancangan ini akan membicarakan satu topik yang saya fikir sangat bersesuaian pada hari ini, bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan bulan yang penuh dengan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar yang telah terjadi, yang telah dicatatkan di dalam sejarah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan juga penjelasan mengenai perkara yang hak dan yang batil. Jadi sidang hadirin, sidang penonton yang saya hormati sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah kelebihan membaca dan mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini bersama saya seorang ahli panel yang tidak asing lagi, yang kami jemputkan khas daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sufian bin Wan Abdul Razak. Beliau adalah seorang penuntut di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bagaimanakah keadaan Ustaz pada setelah kita melangkaui separuh daripada bulan Ramadan, Ustaz? Okey, Alhamdulillah, kita bertemu lagi Ramadan pada kali ini, di mana kita telah menempuh separuh daripada Ramadan kita. Jadi untuk yang separuh lagi, kita mestilah melipat gandakan amalan kita supaya hari-hari ke akhir itu tidak terlepas begitu sahaja, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sering melihat hari ini betapa indahnya bulan Ramadan, betapa seronoknya kita menghadapi bulan Ramadan. Sama ada kita menghadapinya dengan amal ibadat ataupun sebagainya. Jadi Ustaz, sempena nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan yang lepas, kita seringkali ditanyakan kepada diri kita sendiri, adakah kita sudah menghayati Al-Quran itu sendiri, Ustaz? Adakah kita sudah membaca dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, Ustaz? Jadi persoalannya timbul, Ustaz, bagaimanakah seorang Muslim itu ingin memulakan ibadat, khususnya membaca Al-Quran? Persoalannya, Ustaz, apakah metod yang perlu ada bagi seorang Muslim untuk menjana dirinya menjadi seorang Muslim yang berteraskan Al-Quran? Silakan, Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Arif sebagai pengacara rancangan, dan juga penonton yang saya muliakan. Jadi alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat dan rahmat kepada kita, nikmat kehidupannya, nikmat Islamnya, dan banyak lagi nikmat yang lain. Dan kita lihat nikmat yang, antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kita ialah nikmat Ramadan itu sendiri, yang mana kita telah lalui Ramadan, separuh kita telah melalui Ramadan pada kali ini. Jadi seperti mana kita tahu, bulan Ramadan ini banyak kelebihan-kelebihannya dan juga banyak peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Antaranya kita boleh lihat bulan Ramadan ni, yang mana kita tahu bulan yang penuh barakah, bulan pengampunan, yang mana Allah telah membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat dan ingin menyesali perbuatan atau dosa yang mereka lakukan sebelum ini. Dan di bulan Ramadan ini juga kita boleh lihat berlakunya perkara-perkara besar dalam sejarah Islam, iaitu antaranya ialah peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa penurunan Al-Quran. Jadi
melalui peristiwa ini Allah telah mengirimkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi Muhammad sedang bertahanuk di Gua Hira. Jadi Allah telah kirimkan Jibril untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah berlakunya ataupun bermulanya rentetan penurunan wahyu, iaitu penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga manfaatnya kepada seluruh umat di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahu azim. Maknanya, hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga petang. Jadi melalui nas yang saya bacakan tadi, jelaslah di mana Allah telah memperingatkan kepada hamba-Nya, yang mana Allah menyuruh kita untuk sentiasa mengingati, sentiasa berzikir kepada Allah SWT, dan antara salah satu zikir itu ialah membaca Al-Quran itu. Itu antara salah satu zikir lah. Jadi berbalik kepada soalan saudara pengacara tadi, iaitu apakah metod ataupun cara kita untuk peranan atau cara untuk kita menghayati Al-Quran itu sendiri. Jadi yang pertamanya, perkara basic lah saya katakan di sini, iaitu perkara pertama ialah kita mestilah memiliki Al-Quran itu sendiri. Jadi saya rasa, saya percaya kebanyakan daripada kita sebagai seorang Muslim, kita mestilah ada menyimpan Al-Quran. Sekurang-kurangnya walaupun satu Al-Quran kita mesti ada di rumah kan. Jadi kalau kita dah ada itu, kita mestilah membaca Al-Quran itu sendiri. Tiada gunanya kalau kita ada Quran tapi kita tidak membacanya. Jadi sesuailah dengan Ramadan kali ini yang tiba, yang mana Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya, yang mana kalau kamu melakukan amalan seperti berzikir, baca Quran dan juga sedekah, Allah akan melibat kali gandakan amalan-amalan mereka, yang mana ini terdapat pada bulan Ramadan sahaja. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat? Apa yang kita buat ialah memahami Al-Quran itu sendiri. Memahami macamnya, bila kita dah ada, kita baca dan juga kita faham apa isi kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kita baca tapi kita tak faham, jadi kita tak tahu apa sebenarnya Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Yang mana kita tahu Al-Quran itu terkandung banyak perkara yang meliputi seluruh kehidupan kita di dunia dan yang akan membawa kita ke akhirat nanti. Jadi seterusnya, langkah terakhir iaitu kita menghayati Al-Quran. Kita baca, kita faham dan kita menghayati Al-Quran itu. Macam mana? Jika kita menanamkan rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Al-Quran, dan kita menghayati apa yang Allah telah beritahu, apa yang Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, dan kita amalkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Saya rasa sekali itu saja untuk mukadimahnya. Jadi terima kasih Ustaz. Saya rasa itu satu pembukaan mukadimah yang begitu elok, dan Ustaz juga telah menyediakan beberapa langkah yang saya boleh lihat, beberapa langkah untuk seorang Muslim itu memulakan untuk untuk kita membaca Al-Quran. Iaitu yang pertama sekali ialah memiliki Al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga memahami Al-Quran, dan seterusnya menghayati dan Al-Quran. Jadi itulah kita boleh lihat 4M. Apa yang kita perlu ingat iaitu 4M: memiliki, membaca, memahami dan menghayati. Jadi untuk seterusnya kita akan bersama dengan Ustaz Sufian selepas ini. Saya harap penonton semua tidak berganjak daripada kaca TV, insya-Allah. Keluarga adalah kesayangan saya, begitu juga dengan kerjaya. Penampilan yang bersih dan sempurna perlu sentiasa dijaga rapi. Untuk nafas lebih segar, ubat gigi Mukmin Pudina Asli pilihan terbaik saya. Ubat gigi Mukmin Pudina Asli. Formula kalsium MPP-nya membantu mencegah kerosakan pada gigi dan gusi. Produk halal yang diiktiraf.
Kesegarannya membuatkan saya yakin dan bersedia sepanjang masa. Mukmin, pilihan yang Bertemu kita sekali lagi sidang penonton yang dikasihi sekalian di dalam rancangan kita Bicara Santai Muslim. Jadi untuk seterusnya dalam kita membicarakan mengenai kelebihan membaca Al-Quran, saya masih lagi bersama dengan sahabat saya Ustaz Muhammad Sufian yang akan mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai tajuk ini. Jadi Ustaz, persoalan yang seterusnya iaitu persoalan yang saya fikir mempunyai kaitan yang paling penting sekali dalam tajuk kita hari ini, iaitu Ustaz, apakah kelebihan bagi mereka yang membaca dan mengamalkan Al-Quran itu? Adakah kelebihan itu hanyalah sekadar pahala saja ataupun sebagainya? Persilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kita menuju soalan seterusnya, iaitu apakah kelebihan yang ada bila kita membaca dan juga mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti mana saya telah ceritakan pada awalan tadi, iaitu banyak Allah telah kurniakan berbagai rahmat, antaranya Al-Quran itu sendirilah, yang mana sebagai hambanya kita mestilah sentiasa dekatkan diri kita dengan Al-Quran, jaga fadilat kita bila baca Al-Quran. Jadi yang pertamanya kelebihannya kita boleh lihat melalui hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syari'an li ashabih. Yang mana yang maksud daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi melalui hadis ini kita boleh lihatlah betapa Al-Quran itu sangat berguna kepada kita, bukan sekadar di dunia saja, bahkan ia dah menjadi syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Dia akan membantu kita di hari akhir nanti. Bagaimana membantu kita? Okey, jadi kita lihatlah, dengan kita begitu cintakan, kita menghayati Al-Quran, bagaimana dia boleh membantu kita atau menjadi sahan kepada kita di akhir nanti. Iaitu kesan daripada penghayatan kita itu banyaklah faedah-faedah yang kita dapat. Contohnya yang pertama, pada akhir nanti akan diluaskan kubur kita, dan juga kubur kita akan bercahaya bila mana kita sering dekat dengan Al-Quran ini. Dan juga Al-Quran itu juga akan menjadi sahabat kepada kita. Itu antara syafaat-syafaat lah yang mana kita tahu kita akan peroleh bila kita betul-betul cintakan Al-Quran ini sendiri. Okay, yang keduanya, kelebihan yang kedua kita boleh lihat melalui hadis Nabi SAW, man qara'a al-Qur'ana, maafkan saya, hadis Nabi, qadukun man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang mana maksud yang terbaik antara kamu ialah yang mempelajari dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi itu antara manfaat dia, yang mana kita belajar Al-Quran, yang mana kita yang tak pandai, kita belajar. Bila kita pandai, kita tahu dan kita mengajarkannya kepada orang lain, yang mana kita memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah antara kelebihan. Dan seterusnya ialah melalui hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalihah. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca Al-Quran dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, yang mana setiap kebaikan pahalanya itu 10 kali ganda. Masya Allah, di sini Nabi telah ceritakan, Nabi telah bersabda, yang mana kalau kamu membaca Al-Quran itu, Allah akan memberikan 10 kali ganda. Bukan setiap kali kita membaca, tapi setiap huruf yang kita baca itu Allah akan memberikan 10 kali ganda dia punya pahala. Jadi begitu besar sekali kita lihat pahala yang diberikan oleh Allah ataupun ganjaran yang diberi oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mempelajarikan dan juga mengamalkannya. Jadi itulah antara kelebihan yang boleh saya nyatakan di sini. Mungkin antara yang lain boleh saya sambung sekejap lagi, insya-Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
itulah dia betapa hebatnya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi mengapa kita harus mengatakan, oh saya tak mampu nak baca Al-Quran, saya sibuk nak membaca Al-Quran, saya tak ada rasa, belum sampai seru nak baca Al-Quran, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita berbagai ganjaran yang saya rasa bukan setakat menguntungkan kita bukan setakat menguntungkan kita di dunia, malahan di akhirat kelak. Jadi Ustaz, untuk persoalan yang ketiga, iaitu satu soalan yang saya terima menerusi email daripada saudara Zamani melalui email kita bicaramuslim@yahoo.com. Soalannya berbunyi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah cara yang paling sesuai untuk seorang Muslim itu beristiqamah dalam membaca Al-Quran? Satu soalan yang saya fikir begitu hebat, begitu sempurna, yang saya rasa bukan setakat saudara Zamani saja nak tahulah. Saya rasa semua penonton-penonton sudah semestinya ingin mengetahui cara untuk beristiqamah dalam membaca Al-Quran. Persilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya untuk soalan yang seterusnya, dan juga terima kasih kepada saudara Zamani, saudara Zamani yang telah mengirimkan email dan bertanyakan cara-cara kita untuk istiqamah. Ini merupakan soalan yang bagus daripada Zamani. Terima kasih kepadanya. Jadi, apakah cara-cara kita untuk istiqamah, dengan istiqamah diri kita untuk sentiasa menjaga Al-Quran agar Al-Quran itu tidak jauh dari kita? Okey, yang pertamanya, apa yang kita perlu lakukan? Itu kita mulai. Contohnya, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan kali ini, yang mana kita tahu pada bulan Ramadan ini manusia berlumba-lumba untuk melipat gandakan amalannya. Antaranya ialah membaca Al-Quran itu sendirilah, yang mana kita tahu Allah akan menambah pahala itu melipat kali gandakan. Jadi pada masa inilah manusia berebut-rebut untuk membaca Quran, dan kita tengok ada kita macam masyarakat kita melakukan tadarus pada waktu malam, itu selepas tarawih. Jadi bersesuailah dengan tibanya bulan Ramadan ini, kita mulai dengan bulan yang mulia ini untuk kita sentiasa dekat diri kita dengan Al-Quran. Yang mana kalau kita lihat pada sebelum ini, bulan-bulan yang sebelum ini, kalau tidak tiba Ramadan, kita tidak sentuh pun Al-Quran, malah kita membiarkan saja Al-Quran itu berada di atas rak, di atas lemari yang kita letak, kononnya untuk kita memuliakan Al-Quran, tapi sebenarnya kita malas untuk baca. Jadi bila tibanya Ramadan, kita mulalah cari mana Al-Quran, kan, yang mana Al-Quran itu telah berdebu dan juga bersawang. Jadi bila tibanya Ramadan ini, inilah peluang kita, peluang kita untuk kita dekat dengan Al-Quran, yang mana kita mula dengan bulan ini, dan bulan-bulan akan datang kita sentiasa membaca Al-Quran. Okey, seterusnya iaitu kita sentiasa amalkan membaca Al-Quran selepas waktu solat. Kalau tak boleh setiap waktu solat pun, amalkan kita membaca Al-Quran iaitu selepas solat maghrib dan juga subuh. Yalah, manalah kita sentiasa sibuk dengan kerjaya kita, dengan anak-anak kita, kan. Jadi kalau kita boleh istiqamah selepas maghrib dan subuh itu, alhamdulillah, satu amalan yang rasa cukup baiklah. Seterusnya, cara kita untuk istiqamah iaitu dengan kita jangan tinggal Al-Quran ini. Macam saya ceritakan tadi, kita baca tiap-tiap hari. Jangan kita tinggal, jangan kita jauhkan Al-Quran itu dengan kita. Jadi bila Al-Quran itu jauh dengan kita, hati kita akan jadi keras, kan? Jadi itu kita tak naklah hati kita jadi keras dan kita susah untuk menerima segala kebaikan. Jadi dengan kita sentiasa membaca Al-Quran, hati kita akan sentiasa menjadi tenang. Dan jadi Ustaz, saya rasa sebelum Ustaz, saya nampak Ustaz pun macam agak makin bersemangat, tapi sebelum Ustaz merungkai yang lebih lanjutnya, saya rasa kita berhenti seketika dan mengikuti pesanan penaja. Boleh buat apa saja sebab rambut gatal tak risau lagi. Futsal bukan untuk lelaki je, aku pun boleh.
Sunsilk dengan 5 perut. Tiada kegagalan, hanya kesegaran. Saga FL dengan ciri-ciri yang anda idamkan. Saga FL nyata berbeza. Pandu uji hari ini. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bertemu kita sekali lagi di dalam rancangan kita, rancangan Bicara Santai Muslim, yang saya rasa kita sudah pun memasuki fasa terakhir di dalam rancangan kita ini. Jadi kita sambung balik perbincangan dari kita tadi. Apa yang Ustaz boleh katakan mengenai cara istiqamah di dalam membaca Al-Quran ni, Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, melalui cara-cara kita untuk istiqamah dalam untuk kita menghayati Al-Quran ini, yang mana saya telah sebutkan 2-3 perkara seperti tadi. Dan perkara yang seterusnya iaitu yang terakhir, kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah agar diri kita ini sentiasa dalam rahmat Al-Quran. Macam mana tu? Kita berdoa agar Allah sentiasa buka hati kita untuk menyayangi Al-Quran, untuk kasih cinta kita kepada Al-Quran itu sendiri. Kerana yang mana kita tahu Al-Quran ini merupakan mujizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk umat-umatnya. Kitalah umat-umatnya. Jadi apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi itu kita mestilah mengamalkannya, membacanya, faham dan juga menghayati segala isi kandungan yang ada. Jadi seperti mana saya katakan tadi, kita mestilah sentiasa berdoa. Contohnya doa yang sering diamalkan apabila orang antara kita yang sudah habis baca Al-Quran, iaitu Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang mana maksud daripada doa itu, kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah sentiasa memberi rahmat kita bersama. Maknanya kita sentiasa bersama dengan Al-Quran. Kita mohon kepada Allah SWT supaya jangan dijauhkan kita daripada Al-Quran, dan kita sentiasa dekat dengan Al-Quran dan sentiasa mengamalkannya, seperti mana cara-cara yang saya telah ceritakan di awal persoalan kita tadi lah. Jadi itu antara cara-cara yang boleh saya nyatakan di sini. Mungkin ada cara-cara lain lagi yang boleh kita tambah. Jadi itulah antaranya, InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz dengan atas penerangan yang begitu panjang lebar, begitu, saya rasa begitu memberikan satu impak yang hebat, satu impak agar manusia, setiap individu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Ustaz itu terus bangun, berdiri dan mengatakan bahawasanya aku akan membaca Al-Quran, aku akan membaca Al-Quran, aku akan membaca Al-Quran, lalu memahami dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. Jadi sidang penonton yang saya hormati sekalian, nampaknya rancangan kita pun sudah hampir ke penamatnya. Namun sebelum saya menutup program kita hari ini, izinkan saya membaca secebis hadis daripada Rasulullah SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya hati manusia akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air. Apakah cara untuk menjadikan hati bersinar semula? Kata baginda, dengan banyak mengingati mati dan membaca Al-Quran. Jadi sidang penonton yang saya kasih sekalian, nampaknya sampai di sini saja rancangan kita pada hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain, ahli panel yang lain, dalam waktu yang sama dan hari yang sama di minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.